Dah jumpa dah. Tapi dia slow. Jumpa dah. Sekejap kena apply. Dia memang lah. Kan? Jauh-jauh duduk ni. Biarkan Atika seorang-seorang. Nampak no menipu lah. Itu kat kilang mana tu? Saya pun main ambil je. Macam gitu kau. Biarkan Atika seorang-seorang. Dekat dot tu more action. More action. Rumah yang belakang. Dekat more action. More action. More action. Ada tiga dot tu. Kat 3 dot tu tekan 3 dot. Yang 3 dot tengah tu. Ada tak? Okay. Ada kebanyakannya ada. Ada. Alah, saya nak sweet sikit. Coba sikit. Asikah pun tengah on tu. So Aizat out balik Hidup kampung lagi kan? Ya. Nice. Mana Dr. Roger ni? Tak keluar lagi ni. House husband kan? Husband. Iyalah tu. Tak boleh ke? Ika. Mencuba. Dok, woi. Background ke nama dia? Screen. Dia background setting. Option, show background effect. Madia duk tukar-tukar gambar tu nampak? Saja. Bagi dia Itulah cari. kau pula tu. Aduh. Masuk Tapi portal. tak nampak sangat lah dia punya gambar. Belakang. Dapat tak Tika? Malah. Lain tak kira. Malah. 3 dot. Lepas tu tak ada background. Tak ada kot. Dia keluar more action. Show background effect. Kejap. Ada tak? Show more background effect. Betul lah. So Izzah kata tak nampak orang. Macam mana ni? Tak nampak. Kita nampak orang. Line dia slow kot. Dia nampak dia seorang. Dia dah tekan ke tu? Radin tak dapat masuk ni. Dia duduk tengah WhatsApp dengan dia. Pasti. Dah belum Tika. Lain tak kuat kot. Tak keluar pun show background effect kot. Oh tak Tak memang apa. tak keluar Belakang ni okey dinding kan. Okey je. Rumah selerak tak boleh. Sekejap. Wajan pun baru masuk tu. Wajan tengah online tu. Turn off camera. Oh lain lah Tika punya. Sekejap.
Fiza tak jumpa. Sekejap. Oh, Kalau true phone memang tak jumpa lah. Saya cari pun tak jumpa. Saya tak tahu klik kat mana. Ni semua pakai laptop. Kau pakai laptop ke? Saya dia pakai laptop. kalau pakai phone dia kena sign in balik. Oh, okey. Kak Ijam pakai handset ke? Tak, pakai laptop lah. Itulah. Saya cari kat handset tak jumpa. So buka laptop dia terus keluar. Tu Syika sampai dah. Kita kenapa audio tutup? Biarlah dengan suara pun. Apa? Kita? Buka suara. Syika. Okay dah. Aduh. Apa Cikgu Azizan ada mesej apa tu? Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat apa masuk? Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duk carilah mana link dia, tak jumpa. Ya ke? Fiza sama ni tak jumpa. Nampak Cikgu Azhar seorang je, yang lain mana? Lain ada. Ada yang lain. Yang lain nampak tak? Saya nampak Cikgu Azhar seorang je. Lama-lama nanti dia timbul tu. Cantik. Cantik background kan? Tengok background cantik ya. Saya dengar. Itu lah cantik background. Office baru ke? Baik, Kepi tadi masuk ke? Saya dengar suara yang lain-lain. KP mengantuk bang. Dia juga yang kata okey. Dia yang minta pukul 10 kan? Kita nak buat awal 9 suku. Dia kata nak pukul 10. Okey je. Pukul 10. Sekarang ni kita try lah dulu. Besok nak kalau ada meeting. Dia yang minta. Kalau ada meeting senang esok. Kita pakai ni je. Raisa okey ke? Okey. Lambat sampai tu. Jauh kot. Saya okey je kat sini. Saya terkandas di sini. Di rumah mak ayah saya. Nasib baik. Lebih kat rumah, kat kampung. Hafizah binti apa? Abdul Rahim. Abdul Rahim. Yang ni kot dia kot. Kenapa yang lain tak ada? Itulah. 4 orang je. Maksud saya 5 lah. Oh tak ada. Memang dia tak ada unavailable. Ni nak kena marah kat apa nama Cikgu Maniam dengan Roger ni. Selalu ngelat ni. Okey. Ya, nak tunggu Cikgu Radin seorang lagi.
Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang dah. 6. Siapa lagi seorang? Cikgu Azizan tak jumpa meeting pun dia kata. Ada ni masuk tadi guna link join tu ke ataupun guna apa Join. Yang dia join tu. Dia punya tak update lah tu Dia punya tak update lah tu. Update apa? Cikgu Azizan punya dia tak update lah tu. Dia punya apa nama MT ni. Ataupun dia kena sign out dulu baru dia kena in balik. Baru dia jumpa. Saya calling dia. Calling. Saya calling dia pun dia tak dapat, dia tak angkat. Saya invite dia pun tak angkat ni. Pergi dia depan. Go first. B, tolong B. B. Okay. Kakak, jangan B tengah cakap. Okay, Cikgu Azizan nak masuk. Say hi dulu. Jangan marah. Macam orang nak buat orang Buat apa? lain terus. Wak yang cakap buat pukul 10. Pun ni buat. Turn off video for better call quality. Nama Cikgu Radin apa? Samsul Radin Samsul apa yang tengah dia tu Muhammad Radin Samsul. Muhammad Samsul Zahri. Dia Radin dulu. Ya. Radin. Okay, ada. Wak dah kata dua Wak. Takkan duduk Saya dua, nampak Wak. muka Mardiah macam ni. Duduk dalam gelap. Tak jumpa Macam mana? Duduk dalam gelap kat luar rumah kan. Semua dia. KP kena panggil tu, 2 orang lagi tu. Pak, Roger dengan Maniam. Macam mana kita nak dekat dalam ni laptop memang dapat 4 orang sahaja ke? Dia sebenarnya banyak nanti apa nama? Masa kita ni nanti, lepas kita rakam ni nanti dia akan keluar ramai lah. Ataupun boleh klik dekat gambar nama kita kat atas tu. Itu pun. Okey. Apa nama, boleh setkan kita punya zooming kita tu. Okey. Ataupun dekat setting tu. Boleh juga kat setting kan. Nak tengok grid tu berapa orang kan. Dekat mana setting? Okey. Okay.
Main teruk. Line kalau line dia tak berapa okey memang dia gambar tak berapa cantik lah. Okey, saya try share saya punya saya punya apa nama ni. Dapat tak tengok Nampak tak apa nama yang saya share Digital learning. Digital Classroom learning ni. GC. Nampak. Nampak Mm-mm. Tapi kalau ikut sini dah tahu kan macam mana nak masuk kan? Okay, classroom. Kalau kita masuk kita login, biasa kita login. Orang Kedah ni senyap ni. Dia jadi batu dah korang ni. Orang Kedah. Dah tak ada apa nak cakap. Kita dengar KJ cakap. Okey, kita biasa kita pergi kat guru kan. Dekat guru ni kalau kita klik dekat aktiviti, kita masuk Microsoft Teams. Lambat, saya punya jadi lambat juga. So kena sign in apa semua masuk, dia akan masuk dekat. Oh, lambat kan, saya punya pun jadi lambat. Jenuh je ni nak meeting, nak cerita ni. Saya ingat saya share saya punya ni lah, saya punya screen ni lah. Slack. Okay, sekarang nampak kan? Nampak. Okay, nampak screen, nampak diri sendiri lah. Okay. Macam tu lah screen saya nampak untuk semua. Okay, so kalau kita nak set up, so saya dah boleh mula kalau kita nak set up. So biasanya kita akan pergi pada team. So kita klik pada create team kan. So kita akan create team. Okay, kita ada beberapa bahagian ni. Ni lagu lanjut lain teruk ni. Lagu lanjut cantik lah Lain. Unify tau. 300 apa nama MB per second ni. Ini apa nama? Tak dapat, kosong kan. Tak nampak? Yang lain nampak tak? Yang lain nampak? Yang lain nampak. Seroja punya hal lah ni. Taman Seroja punya hal lah ni. Pencawang jauh. Okay, so kita ada beberapa type yang kita boleh pakai. Okay, kelas. Kita ada PLC. PLC ni yang kalau sepatutnya grup kita boleh, ya? Dengar tak? Dengar? Dengar cikgu, dengar. Okay. So kita sepatutnya grup kita, yang kita buat kalau untuk PLC kita pakai Professional Learning Community lah, PLC. Untuk staff ni lebih kepada sebenarnya kalau untuk staff ni bos lah kena buat kan. Bos kita lah untuk dia pantau untuk school adminnya school untuk buat pemantauan lah. So yang lain tu yang ada tu kalau ada kelab, persatuan kan yang kita nak buat. So ini adalah beberapa bahagian. So hari ni saya nak pergi pada kelas je. Saya nak pergi pada macam mana kita nak set up kelas. Okay. So saya akan pergi kelas yang saya dah buat. Contoh macam saya buat kelas EA3323 control system ni. So dekat depan ni bila kita masuk, dia ada beberapa perkara lah. Yang pertama, macam mana kita nak invite pelajar kan. So nak invite pelajar ada tiga cara. Pertama, kita boleh klik dekat sini yang dekat 3 button more option ni.
So kita add member. So add member ni kita boleh masukkan nombor yang nombor setiap student kita lah. Setiap satu, per satu. Masukkan kita add. Ataupun kita ada partner kita sama-sama ngajar kan, teachers. Kita boleh masukkan teachers lah. Okay. Tak nampak. Tak nampak. Yang tak nampak diam lah. Macam lampu. Aku ingat sebab hang duduk dalam gelap tu kan. Kelabu saja. Hang duduk dalam gelap tu. Gelap tu. Okey, ada apa Wah, nama? boleh kat tengah jalan sikit, Wak. Okey, Tak ada lagu. yang kedua kita boleh ambil ni. Get link to team. Yang ni. Yang panjang ni kan? Aha. Kita boleh ambil Oh, yang bagi kita bagi link lah kat dia orang. bagi kat budak. Yang ni yang kedua. Tapi kalau link ni panjang sangat, cikgu boleh pergi dekat ni. Saya ada simpan satu ni. Pergi dekat Bitly. Macam ni. Kita paste kita punya yang tadi tu kita copy. Yang ni kita copy. So kita paste dia kat sini. So kita pendekkan dia. Angkut lah. Oh dia copy sekali yang panjang-panjang tu je. Oh, ada suara su. Boleh lambat betul tu. Orang dah banyak bercerita dah. Lambat betul kalau gitu. Okey, kita boleh buat dekat sini lah kita masukkan dekat sini. Okey, so kita dapat yang pendek punya lah macam ni. Nampak kan? So yang ni yang kita copy. Kita paste pada grup WhatsApp student. Ataupun ada satu lagi cara kita nak invite, kita boleh ambil ID ataupun nombor untuk kita masuk team ni. Kita klik pada team. Kita klik pada manage team. Okey. Kat sini kita boleh manage team kita. Contoh macam tadi, control system. Kita manage team, kita klik pada people. So kita tahu berapa member kita yang ada kat dalam ni. So macam ni ada 25 members kan. Kalau saya tekan, dia akan tunjuk nama pelajar kita lah. Okey. Kalau kita nak yang lain pada tu, okey, contoh macam ni kita pergi kat setting. So kita boleh ambil team code. Macam ni kan team code ni. Yang sekarang ni team code ni kita boleh copy dan kita boleh masukkan bila pelajar masuk depan sekali ni dia klik dekat join ni, dia masukkan kod ni dekat kawasan ni. Dan dia join, dia masukkan kod tadi. Pun boleh, ada 3 cara lah. Okey So tadi kita balik dekat manage team tadi. So saya ambil contoh. Okey, yang ni tadi kita ambil dekat setting. So dekat setting ni ada macam-macam benda lah kita boleh buat. Yang pertama yang team dia ni lah, kita boleh tukar lah, nak tukar gambar apa pun kita boleh masuk kan. Macam ni saya letak gambar control system punya ni. Close loop. Kemudian member permission, kita nak bagi permission kat member kita boleh buat apa. Sama kita nak allow member tu boleh create update channel ke. Kalau kita macam kita dalam kelas, kita tak bagilah budak boleh create channel tu kan. Kecuali kalau kita bagi pada cikgu juga. Member kita yang ni macam ni kan, member ni, owner ni. Contohlah owner kat sini 25. Kata kalau kita nak seorang pelajar tu dia jadi owner juga. So kita boleh tukar rule dekat sini, tepi. Bahagian tepi ni. Kalau kita klik, dia boleh jadi owner. Bila kita klik owner ni, dia akan duduk di atas nanti. Sebab sekarang owner ada
Sekarang owner ada seorang je. Contoh kat sini saya lah. Kalau saya nak owner ada di antara pelajar ni jadi owner juga untuk manage kursus ni. So kita klik kat ujung ni. So jadikan dia sebagai owner. Selalunya kalau kita bagikan SU kelas lah kan. Ada seorang. SU kelas kan ada seorang kan nak pantau. Jadi kita pun kurang lah pantau itu. So satu lagi kat sini dia ada untuk mute student. So bila setiap kali kita buat, kita boleh mute student macam sekarang ni. Contoh kalau saya nak mute kan semua orang, kita boleh mute kan. Ataupun ada seorang cakap banyak kan, saya mute kan. Kalau ada dalam kelas ni katalah seorang tu dia aktif sangat, cakap banyak sangat, ngongang, kita boleh mute kan dia daripada awal. Okey. So kita boleh mute kan. Kita boleh mute kan. So dekat sini ada macam-macam benda lah yang kita boleh buat. Okey. Selain pada tu kita ada nanti team code saya dah bagi tahu. Fun stuff ni kalau kita nak allow macam siapa-siapa nak letak stiker ke apa ke, itu tak ada apa sangat lah. Okey, itu untuk bahagian kita kata bahagian setting lah. Okey, setting. Sebenarnya setting kat sini pun kita boleh tukar. Macam ni kan, bila kita klik kat gambar ni, dia boleh tukar. Sama ada kita nak upload gambar ke ataupun kita nak ambil yang gambar dalam ni ke. Dia bagi kita option lah. Gambar ni kalau kita ni primary, kalau kita nak post secondary, kita buat level post secondary nya. Tapi sebenarnya tak ada ni, kita kalau dalam ni inilah dia punya choice dia. Kalau nak kita cari lain lah. Macam ni engineering. Engineering apa yang ada lah. Kemudian kita ada satu lagi function kat sini, channel. Function channel lah, add channel Channel ni untuk kita bahagikan kerja-kerja kita yang dalam kelas tu lah. Contoh macam saya buat dengan kita punya jabatan ni. Okey. Kalau nampak kat sini saya dah bahagikan lah meeting jabatan. So contoh macam meeting jabatan SU program. Syikah ada ke? Tu ada tu tengah ambil gambar. Dia tengah gambar tu. So dekat meeting ni Syikah boleh ni lah, boleh contohlah nak setkan apa, ataupun saya kata saya nak buat meeting lah, so saya nak setkan apa kat sini. So saya boleh post, saya boleh add apa-apa lah yang ada tambah ni, kita boleh add kita boleh add application kat sini. So kita nak pakai apa kat sini, contohnya kita nak PDF tak ada dalam. Jadi kita boleh masukkan PDF lah. Ataupun ada special tool yang lain yang kita nak gunakan. So kita boleh add kat tab kat bahagian atas ni. Okay. So untuk channel ni kita boleh bahagikan, macam contoh ni saya bahagikan meeting, pengurusan aset jabatan. Contoh macam untuk aset jabatan kita boleh bincang dalam ni lah. Sini pun ada juga dia punya kita kata kita boleh buat conversation yang berkaitan dengan jabatan lah kat sini. Jadi aset jabatan kita bincang dalam channel ni. Kalau nak tentang file jabatan kita masuk ni. Untuk kelas kita masuk satu channel. Maksudnya channel-channel ni boleh kita asingkan lah. Kemudian kita boleh post, dan post tu dia tak ganggu yang yang lain. Kalau kita buat kat general macam sekarang ni, kita buat general semua, jadi nanti dia jadi terlampau banyak kan, kita nak cari balik susah. Contoh macam ada yang share data ke apa ke berkaitan dengan file kelas. Jadi kat sini akan jadi penuh ni. Tak jumpa. So kita kena bahagikan ni. Contoh macam jabatan ni kita bahagikan. Kalau contoh kita nak bincang pasal pelajar atau kelas, kita klik kat channel tu je. So kita bincang itu. Senang nak cari kan. Dia tak terlampau banyak berkumpul dalam satu tempat lah. Kalau ada soalan boleh tanya terus lah. Buat Jan ada kot? Tak lift kot? Tak ada.
Hilang. Hilang. Dia tak Wah, Jan tak ada ni. Dia ada dia tengok dari jauh lah. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Tadi saya dah tunjuk satu dekat atas ni, dekat nama kita atas sebelah kanan ni. Bila kita klik, ni sekarang ni kita boleh present lah. Keadaan kita available ke apa ke, masa tu kita tengah ni ke, kita present lah. Status message pun kita boleh letak. Ni biasa ni saya tak ada ni lah. So untuk setting. Untuk Zoom ni kalau kita zoom out, maksudnya benda ni akan mengecil lah. Berapa persen? Kalau kita nak besarkan pun boleh, nak kecil pun boleh untuk zoom. Tu untuk keyboard shortcut pun kita boleh buat. Ada special keyboard shortcut kita boleh ni. So kalau nak download application yang sama sekarang yang kita pakai ni ke kita punya mobile pun boleh, dan download kat sini. Lagi satu, kalau tadi yang bahagian belakang tu tak ada background tu tak ada kan, check for updates ni. Nanti bila check for update ni, dia boleh update lah kita punya background. Dia boleh update kita punya apa yang kita tak ada dalam kita punya Microsoft Teams ni. Sebenarnya features dia banyak lah kat sini. Sebab Microsoft Teams ni dia bagi kita gunakan kita punya contoh ni yang saya letak kat ni. Contoh kalau kita nak post, katalah saya nak buat file dalam kelas ke apa ke, kita boleh upload ataupun ni. Dan kalau kita nak buat kerja dalam ni pun boleh, sebab dia kita kata dia ada kita boleh masukkan apa-apa dalam ni. Contoh macam kita nak simpan data kan, kita boleh masukkan, kita boleh tambah kat sini cloud OneDrive OneDrive. Bila ada OneNote, OneDrive tak masuk ni. Bukan cloud ke Cikgu Azra? Cloud nama dia. Bukan. Dia boleh simpan dalam ni. Kalau tengok kat saya punya ni, nampak tak yang awan biru ni? Yang ni kita kena awan biru bahagian bawah ni. Orang biru OneDrive. mana? Tak OneDrive nampak. Tak nampak saya kejap ya. Sekarang nampak kan? Semua kan? Yang ni nampak tak? Okey, OneDrive ni. So OneDrive ni kita boleh link dia dengan yang kita buat sekarang ni. OneDrive. Yang kat mana OneDrive? Sekejap ni saya saya masuk kat sini lah. Dia tak boleh masuk kat situ, kita masuk kat sini. So OneDrive kita masuk dekat Microsoft. Yang ni nampak kan? So saya tekan OneDrive lah. Kat mana? Tak nampak. Saya tak nampak. Tak nampak apa-apa. Yang ni tak nampak? Yang ni tak nampak ke? Okey. Sekejap saya sharekan. Dia lambat. Dia lambat. Yang ni? Okey. Tapi mana nak dapat benda alah ni? Dekat sini. Kita login tadi, dekat sebelah Microsoft Teams ni kita ada OneDrive. Okey. Kat sini Sebab saya application dia ambil Microsoft. Macam saya memang dah install dia punya Microsoft Teams tau. Saya tak masuk melalui email. Tak apa. Kita kalau sebenarnya bila kita dah download nanti, dia akan ada dekat PC macam ni. Macam saya punya dekat bar kat bawah ni dia ada siap. So nanti dalam drive ni, tadi soalan dia apa? Nak install
Kita tak payah install, kita tak payah ni sebab setiap orang ni yang ada account ni dah ada apa nama drive dah disediakan untuk kita. 1 tera tak silap saya dia bagi. Dia bagi 1 tera. So kita tak orang kata apa, kita boleh simpan bahan-bahan kita kat sini lah. Macam sekarang kita simpan bahan ni kan. Kalau perasan sebelah kiri ni, yang ni kan ada DA3323 control system ni. Yang ni berdasarkan kita punya kelas tadi lah. Kan nampak kalau kita saya klik, dia akan pergi kelas material, benda yang sama dengan apa yang ada dalam file saya tadi. Okey, dia akan sama. Nanti saya share balik yang sedia ada ni. Okey. Okey, tadi kita pergi kat team. Okey, apa yang ada dalam file saya ni, dia akan ada dekat dalam drive tu. Sama. So OneDrive tu boleh simpan data lah. Dan dalam OneDrive tu, nanti saya share balik dalam OneDrive. Okay, ni nampak ni balik kan? Nampak tak? OneDrive So yang ni kita boleh share file kita. So contoh macam katalah kita nak share file ni, kita boleh klik dekat apa nama ni, ujung 3 titik atas tu. 3 titik atas tu, kita boleh klik dia, kita boleh share. So share ni pun kita boleh edit share ni untuk kita edit pada siapa. Contohnya kita buat kita punya group untuk apa nama, kita punya jabatan kan. So yang ada people in MOE ni saja yang kita boleh link kan. Kalau atas ni untuk yang luar pada MOE pun dia boleh kita boleh share. Boleh tengok. Yang ni kita boleh spesifikkan dia lah. So ini dia punya apa nama, orang yang kita boleh access dalam ni, yang kita benarkan. Sama juga kalau kita tengok kat sebelah tepi ni. Kalau private ni, maksudnya orang tak boleh tengok lah. Kalau kita bagi link atau share, nanti dia akan jadi public. Ujung ni. So dekat sini tadi, kat share ni tadi, okay. Kalau tengok ni, kita boleh allow editing ataupun tak boleh allow editing. So kita boleh buat set dia punya set expired date untuk orang tengok. Contohnya kalau macam kita buat untuk kita share untuk student, kita kata student kita bagi masa 3 hari je untuk dia orang apa nama buat, kemudian kita nak block. So kita set lah. Ataupun kita nak buat password. Password ni kalau kita tahu apa ramai orang dalam link MOE di LEDU ni kan, semua cikgu ada dalam ni kan. So kita nak set password supaya cikgu tertentu aja ni. So kita setkan password dan kita share pada kawan yang kita nak bagi tengok je. Itu dia punya security dia lah. Okay. So, contoh jabatan elektrik tadi kan. Ni jabatan elektrik. So kalau material jabatan elektrik ada satu je lah saya share kat situ yang ada. Selain daripada kita gunakan share dekat sini, okay, kita boleh gunakan share yang berada dalam file kita yang kita, dan kita sebenarnya kita kalau tak nak share satu file ni pun boleh, kita share nak satu bahagian je. Contoh macam ni. Kita nak share analisa pengurusan ni je. So yang ni saya nak share satu saja. Dia akan share untuk satu ni saja nanti. Bukan untuk keseluruhan file lah. So kita boleh save kat situ lah. Okay So saya balik ke sini. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Untuk ni. Untuk kelas ni. Okay, satu lagi nak terangkan kalau kita ada assignment. So kita ada assignment, kita nak buat quiz kan. Ini contoh assignment yang saya dah buat.
Tapi assignment ni, quiz ni saya dah bagi dah pada pelajar. Saya dah bagi pada pelajar dalam Google Classroom. Tapi saya buat juga dalam MT ni sebab saya nak tengok dia punya hasil dia. Dia sama macam Google Classroom juga, dia boleh grade. Dia boleh grading macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Dia boleh grading sebenarnya. Kalau budak jawab, dia boleh grading terus berapa dia punya ni. Sama macam Google Classroom juga. Jadi macam Google Classroom, kita kena setkan dia punya form, Google Form tu kan. Yang ni dalam Microsoft ni dia pakai form juga. Tapi kita buat dia automatic. Contoh saya bagi. Macam ni kan. Contoh macam ni. Boleh saya klik. Kejap. Ni student view. Kita tengok macam ni ada 5 point. Bila student tekan, dia jadi bentuk macam ni. Jadi budak akan jawab bentuk macam ni terus. Dan kalau budak tu malas nak ni, dia boleh tolong bacakan pun. Tapi yang ni kita kena in dia punya suara lah. Melampau sangat sampai nak suruh baca kan. Kalau malas baca kan, dia boleh tekan lah. Macam ni kan. Okey, contoh macam ni. Maksudnya dia ada features yang macam tu lah. Features yang macam tu. Itu dia punya kelebihan dia lah. Yang tak ada pada Google Classroom. Kemudian yang lain tu sama juga. Kita boleh setkan markah. Contoh kita letak ni. Dan bila kita jawab. Dan bila kita jawab, okay, kita submit, dia akan respon dan dia akan terus masuk ke dalam kita punya grading ni tadi. Ni kosong sebab budak tak jawab dalam ni, sebab saya tak bagi budak jawab ni sebab budak dah jawab dalam form Google Form kan, GC. Soalannya sama je. Jadi kita boleh grading budak. Dia lebih mudah lah, maksudnya macam ni kan, view macam budak ni dah tengok, cuma dia tak jawab. Siapa yang view, siapa yang nak answer, siapa ni dia akan keluar dalam ni lah. Cuma kita punya kenggangan sekarang ni, budak kita tak semuanya boleh masuk boleh yang ada internet kan. Kalau kata semua dah selesai masalah, semua ada internet, dia tak ada ganggu lah. Macam ni kita berapa orang yang nak jawab, kita kena terima lah. Okey. Setakat tu ada soalan, ada ni tak? Pertanyaan ke apa ke? Ada. Kena try and error. Dia sebenarnya bila saya pakai ni, saya rasa macam lagi mudah lah. Lagi mudah. So macam kita nak share kita punya contoh macam kita nak share kita punya bahan pun senang. Just kita masukkan kat sini kan. Contoh macam untuk pelajar ni. Yang ni antara yang saya dah share lah. Meeting apa semua ni. Kalau kata kita nak share bahan tu, memang kita just klik attach je. Dia dah keluar, dah attach apa kita nak. Ini yang keluar ni, yang dalam, nampak tak? Nampak Yang ni yang dalam yang file yang saya dah simpan. So kalau kata saya nak share, saya boleh klik dan saya share je. Upload je atau copy je. Kena simpan dalam OneDrive dululah kan? Kita boleh simpan dalam OneDrive, boleh. Kita simpan dalam dia kalau kita simpan sini, dia memang automatic dalam OneDrive. Kita simpan dia dekat file ni. Ni material kelas apa semua ni. Dan simpan kalau penuhnya tadi saya assign dekat OneDrive kan. Ada sebahagian tu dekat OneDrive. Dia akan nampak kat OneDrive lah. So maksudnya benda ni dia boleh kita simpan kat mana yang kita nak. Kita boleh yang kita boleh gunakan. Lagi satu contohnya, kalau macam tahun depan untuk budak control system ni, yang mudahnya kalau kata quiz tadi tu kita nak guna balik, just kita boleh copy je quiz tu, quiz yang sama, dan
budak dia tak, kalau kita tak benarkan budak download soalan tu, jadi budak kata-kata tahun depan budak yang lain kita boleh pakai soalan yang sama sebab dia punya validity tu kita boleh control kan untuk tahun-tahun yang ke depan. So kita boleh macam assignment tu kita boleh ubah sikit-sikit je lah kita kata kan. Kita boleh ubah sikit-sikit kemudian kita boleh post. Jadi dia better untuk orang yang pegang tajuk yang sama, so dia upgrade je. So kita akan dapat bahan yang lagi banyak dalam ni. Dalam ni pun sebenarnya kalau kita nak buka poin-poin ni pun dia tak melalui kita punya PC, dia terus dalam dalam kita punya Microsoft Teams ni je. Jadi kan dia terus masuk Microsoft Teams je. Alah, betul. Dia tak melalui kita punya ni. Tapi tu dia punya kengkangan dia tu line internet kena okey lah. Line internet kena okey. Cikgu Azhar nak tanya. Waktu add budak-budak masuk dalam grup ni, Okay. type satu-satu email ataupun boleh copy paste dan blast terus. Dia ada 3 cara yang tadi saya beritahu tadi. Dia ada 3 cara. Satu, kita boleh klik satu-satu. Okey, klik satu-satu, kita invite macam contoh macam kat sini. Kita klik dekat 3 titik ni. So kita add member. Yang ni kita masukkan satu-satu. Masukkan dia macam budak murid kan, apa-apa lah. Dia akan keluar lah. Okey. Cara kedua kita pergi kat manage team. Kita pergi kat manage team. Yang ni. Ni nampak tak? Okey, manage team. Contoh macam kat sini ni kan, kita nak suruh budak masuk ni, klik dekat people ni. Okey, kat sini kita boleh tengok dah siapa yang kita dah masuk kan. Okey, macam mana kita nak suruh dia ni? Yang cara kedua dia, kita pergi kat setting. Kita ambil team code. Ni, team code yang ni kita boleh copy. Kemudian kita paste dekat bagi pelajar supaya pelajar masuk nanti dia akan masuk melalui yang ni. Ni. Okey, cara yang ketiga, kita boleh pergi kat kita punya ni, kita klik satu lagi, 3 titik ni, kita pergi kat get link to team. Yang ni, yang panjang ni. Yang ni pun, yang ni dia akan direct masuk. So ada 3 kaedah lah kita nak bagi. Maksud saya, kalau kita nak add budak yang kaedah 2 dan dengan kaedah 3 tu kita bagi dekat pelajar kan? Ya betul. Kalau kita nak kita yang masukkan, boleh kita add. Tapi maksudnya kena add satu-satu lah. Ni dia kelemahan dia kena add satu-satu lah. Sebab kita ramai kan, pelajar bukan kita, KV kita je, dia semua kan, kita semua kan. Jadi kita boleh add macam, kita boleh masukkan satu-satu. Tapi tak ramai pun, kita dalam 20 lebih je. Kalau sekolah tu sampai 40 orang kan, kita 20 lebih ni okey je, masuk satu-satu. Lain ada soalan? Cikgu Jijan kata jenuh musing. Tak apa, nanti kita bagi dia record. Macam saya buat record kat sini. Ni saya record ni. Meeting record. Record dengan pelajar yang lepas ni saya dah boleh record. Kemudian saya dan bagi pada pelajar, ataupun pelajar boleh masuk dalam kita punya MT ni, dia tengok balik kita punya meeting-meeting yang kita dah buat. So nanti dia boleh belajar baliklah dekat situ. Sebelum ni saya buat dalam bentuk YouTube kan, YouTube. Tapi bila saya tengok saya boleh pantau YouTube tu berapa orang yang tengok, tapi budak kita memang tak belajar, memang tak tengok. Jadi saya terpaksa buat kelas macam ni lah. Jadi paksa dia tengok kan, paksa dia tengok untuk dia belajar lah. Yang ini kita boleh pantau ke siapa yang dah tengok, siapa yang belum? Dah, boleh. Kita boleh contoh macam assignment. Kita bagi dalam bentuk assignment lah. Kita bagi bentuk assignment. Okay. So nanti bila contoh kita bagi yang ringkas je, yang kita pantau, contoh kita nak
kita bagi soalan simple-simple je yang tentang tu kan. Jadi bila dia buka je dia punya quiz tu, kita klik kat grade ni. So dekat sini ni kita boleh pantau siapa yang dah tengok. Macam contoh macam ni kan, Muhammad Luqman dia dah tengok tapi dia tak jawab. Hak lain tu tak buka langsung. Macam tu lah maksudnya. Jadi kalau dia buka, dia tengok, dia akan lock kat sini. Jadi kita tahulah, oh kau dah tengok tapi kau tak nak jawab macam tu lah. Ataupun dia dah jawab, dia akan keluar point lah kat sini. Dan point ni pun nanti dia akan hantar ke kita punya dia macam Google Classroom juga, nanti dia hantar email dekat kita. Kata ada pelajar dah hantar dan sebagainya, dah turn in dan sebagainya kan. Kalau Google Classroom dia bagi turn in kan. Ni sama lah benda-benda tu. Cuma dia orang kata apa, dia punya label dia je yang lain. Sebab tu saya kata MT ni lagi simple, lagi mudah. Lagi satu dia punya kalau nak buat contohlah, kita nak buat quiz kan. Sangat mudah lah. Kita create je, kemudian kita nak buat quiz. Okey. So yang ni yang kita dah buat kan. Kita klik yang baru, form. Okey, kita klik baru yang form ni. Yang ni nampak tak? Nampak? Nampak saya buka form. Yang ni nampak Nampak. Nampak my form ni kan? Ambil create new quiz ke, new form ke, katalah saya nak buat quiz baru. Tak ada. Okey. Okey, yang tu tak nampak nanti saya share. Sekejap nah. Ya kan nampak? Lambat, saya pun lambat juga. Okey. Yang ni? Yang ni nampak Nampak. Okey, tadi awal tadi bila kita klik dekat yang form tadi tu, yang dekat kita punya ni tadi, dia akan keluar macam ni lah form je ni. So kita akan klik new. Okay, new. So yang ni new ni kita boleh add lah kita punya title, katalah kita nak buat Kau nak masuk. Kita katalah kita nak survey. Survey pelajar untuk topik 1. Okey. Topik 1. Contohlah survey nak tahu budak tu ada tak ada lah dalam tu. So dekat sini kita boleh masukkan gambar. Kita boleh upload gambar. Kemudian kita boleh tengok team. Ganti-ganti. Ada macam-macam lah macam saya buat yang tadi lah. Nanti saya tunjuk contoh Sekejap lambat lah. Dia bunyi dah tu. Okey, saya cancel dulu. Okey, kat sini kita ada choice, ada tag, ada rating kan. Kita ambil je ni. Choice ni. So kita contohlah, kita katalah suka tak dengan kuis ni, suka tak topik ni. Contohlah kan. Yang ni kita kata budak kita pergi kat sini suka. Marah tu, soalan tak lengkap. Tak suka. Contohlah kita bagi kat sini kan. Contoh soalan tak tahu topik apa cikgu nak ajar kan. So kat sini kalau dekat Google saya boleh cerita beza dia lah dengan Google Form dengan ni. So yang ni kalau kita nak letakkan betul salah terus buat kat sini je. Correct answer. Suka. Kan? Kalau tak suka tu tak dapat lah. So point kita boleh letak terus point berapa kita nak. Contoh ni 2. Ataupun kita nak multi answer. So multi answer ni bila kita letak multi answer ni dia boleh ada 2 jawapan. Suka pun ya, tak suka pun ya. So ni kita untuk multi answer ni macam ada 2 jawapan dalam 4 penyata lah. Contohnya lah. Okay. Itu dia punya beza dia lah dengan Google Form. Lagi satu beza dia, contoh macam kita nak buat teks kan. Ini teks. Contohnya kita nak jawapan.
nyatakan ataupun isi ruang kosong. Penyataan isi ruang kosong penyataan. Okey, contohlah nak buat penyataan apa kat situ kan. Saya suka, lepas tu kita buat apa. Saya suka apa kan. Suka apa. Lepas tu yang atas tu kita nak suruh budak isi apa answer kat sini. So katalah answer yang betulnya kita kata makan. Okey, dekat sini makan ni macam Google Form, kita kena buat banyak. Makan M kena huruf besar. Betul. Satu atau ni makan semua caption besar baru betul. Kalau budak jawab tak exactly macam ni, dia akan salah kan. Tapi untuk Microsoft Form ni, kita buat makan je ni, maksudnya kalau dia tulis caption semua pun betul, dia buat main besar kecil pun betul, selagi dia dia type makan. Itu beza dia. So kita tak banyak benda yang kita nak kena tulis. Kalau kita masukkan juga kat sini makan juga tapi huruf besar, dia tak akan ada. Kalau Google Form kita kena buat banyak macam makan ni kan. Contoh kita jawab makan M ni besar satu. Lepas tu ni huruf kecil semua. Lepas tu kita nak caps lock semua. Baru dia ni, kalau budak jawab selain daripada tu tak boleh. Tapi form ni dia lebih okey lah dari segi sudut tu. Saya boleh tunjuk contoh form yang saya dah buat. Kita tengok form yang saya dah buat. Okey, contoh macam ni lah. Quiz 2 ni. Okey, macam ni kan. Saya klik ni, saya buat bentuk macam ni. So correct answer dia 1. Okey, ni lah bentuk yang kita ni lah soalan lah. Ini yang kedua. Kita dah ada tanda. Okey, kalau kita nak jawab dalam ni bentuk macam ni kan. Dan yang konsol ni kan. So kalau kita tengok dia punya jawapan konsol ni, correct answer dia, saya buat yang bawah ni. Yang ni boleh, yang ni boleh. Maksudnya selagi budak jawab yang dalam kita punya ni, itu semua jawapan betul. Sebab kadang-kadang kita kata konsol kan, ada yang budak jawab konsol PAC. Tapi kalau untuk Google Form, yang ni tak boleh ni, kena kalau konsol ni kena huruf besar, kecil, caps lock kena tulis semua. Kalau tidak dia tak detect. Macam ni kita buat satu je lah. Cuma kita pelbagaikan jawapan kita. Okey cikgu. Lepas tu yang belakang ni, yang ni saya kata yang dia punya team. Team kita boleh tukar. Okey. Kemudian kat sini pun respon kita boleh tengok apa orang respon. Macam Google Form sama. Kalau kita tengok sama lah. Kalau ni macam ni Google Classroom kan. Sama juga. Dia ada kat depan. Kemudian kita ada class work. Okey. Ini semalam ni yang saya buat ni lah. Kemudian kita boleh tengok grade. Ni semua tak turn in, missing. Sama lah sebenarnya. Cuma kat sini dia tak detect siapa yang dah buka tengok dan siapa yang ni. Missing ni sebab ni dia orang lambat jawab kan. Jadi saya ambil pendekatan guna Google Form lah. Okey. Dekat tu okey kan? Okey. Yang ni kalau ada soalan boleh ni lah, boleh tanya lah. Hafizah baru masuk. Hafizah senyap je masuk. Baru tunjuk muka. Okey. Okey, kalau ada apa-apa soalan lain boleh tanyalah. Dekat mana yang saya tahu lah. Bukan kata banyak benda yang kita tahu pun. Kita pun sikit-sikit je tahu. Kalau ada soalan boleh beritahu lah. Tapi kalau kata pada saya lah, saya dah pakai
Google Classroom, saya dah pakai yang ni, MT. Kalau kata dari segi sudut kita video yang meeting yang laju, kan, yang tak ada feature macam ni, meeting yang laju, Zoom laju. Zoom hari tu kita 20 orang kan, Ijan kan? Dengan Fiza masuk 20 orang laju. Tapi kalau yang ni dia ada macam gangguan sikit lah. Nak kena ada orang kata apa, line internet yang kuat sikit, kemudian laptop yang okey. Kalau Zoom sebab tu letak background kot. Ni Madiah ni dia buat background dia dekat angkasa, jauh sangat. Dia nak capture tu jauh. Ada kaitan. Ni lah bagus sepatutnya. Ya ke? Saya jauh-jauh pun dekat luar negara je ni, saya punya background. Ini sampai dekat mana ni? Dekat angkasa lepas ni. Ambil mood. Okey. Ada ambil mood kelas lah. Tanya boring. Saya setakat ni baru 3 kali saya buat kelas online dengan pelajar. InsyaAllah minggu depan saya buat sekali lagi yang untuk habiskan tajuk UPS. Jadi saya rasa kalau budak masuk 8 orang, 7 orang, 8 orang tu dah okey lah pada saya. Sebab kita tak boleh expect budak ada kemampuan nak masuk ke sini kan. Ada budak yang mampu, ada tak mampu. Jadi kita buat je lah. Cikgu-cikgu nak buat melalui WhatsApp ataupun Telegram pun tak ada masalah. Teruskan je. Selagi kita boleh memantau hasil belajar dan kita boleh jalankan terus kita punya ni. Madia tukar lah, dia balik ke bumi lah. Sampai dah. Dia seronok tukar gambar tu. Pengidam rumah yang macam tu lah. Kemas saya nampak lah. Rumah saya kemas. Okey. Berangan dulu. So kalau tak ada apa-apa, kita boleh stop lah kot. Dah pukul 11 lebih lah. Marah orang rumah marah nanti. Okay. So kalau ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Kita nak try je ni. Nanti kalau macam ni punya gaya nampak meeting itu tak jadi ni dalam secara online ni. Sebab ramai yang tak boleh involve kan. Tapi okey lah, kita boleh adjust. Masuk Meet GC dah cikgu. Meet GC rendah sikit. Meet GC. Okey, saya okey Meet GC. Saya dah buat dengan student pun GC. Tapi feedback student, dia orang kata yang ni lagi okey. Dan yang paling okey yang Zoom tu sebenarnya. Zoom paling okey. Sebab kena line kuat rasanya. Kalau Zoom tu rasa dia lebih okey lah. Kalau nak buat dalam Meet, dalam Google Meet, saya dah buat Google Meet. Tadi saya tunjukkan tadi video tadi kan. Saya dah buat dah dalam tu. Saya dah share pun kan video dalam grup belajar. Boleh tengok itu dah yang kita rakam. Ni pun nanti rakam ni, nanti saya akan masukkan dalam grup kita. Sejam kot. Tak ada masalah. Sejam setengah. Okey. Okey, kalau tak ada apa, itu aja. Tapi nanti bila buat kelas, bila dah rakam, cikgu boleh gunakan button 3 ni. Kan? End meeting, baru dia stop semua. Stop untuk semua sekali student kita. Kadang-kadang kita dah stop kan, kita dah hang kat sini, hang up kan. Dia orang duk sembang kat belakang je. Jadi dia punya rakaman tu tak muncul-muncul kat kita sampai kita end meeting ni, baru dia stop semua sekali lah. So boleh lah juga dengar dia orang mengata kan. Macam saya dah bagi dalam grup tu. Kita duk sembang-sembang lepas pada saya ni kan. Cuba ambil yang ujung sekali tu. Adalah dia bercakap kan. Kalau nak tahu apa yang pelajar mengumpat kita. Buatlah lambat sikit end meeting ni, kita hang up dulu ni dulu. Kemudian kita dah tutup dah. Dia sama-sama dia je. Lepas tu agak-agak 15 minit, 20 minit baru end meeting ni. Baru kita tahu apa orang bercakap kita. Saya baca rahsia pula. Kalau tidak saya nak dengar cikgu-cikgu cakap kat saya apa kan. Patut saya hang up dulu ni. Apa? Kita dah tahu kita orang kat end lah.
Okey Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih Okey, Cikgu terima Azhar. kasih. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.